Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Jawahir Mansuri. Mari kita simak dari ulasan Ustadz Dr. Abdullah Jalil, bagaimana kita harus punya toleransi, tidak mengkafirkan orang Islam yang lain, tidak saling mengkafir-kafirkan. Dan ini kita akan mengetahui bagaimana perbedaan Qurba dan Khawarij. Tidak lama-lama kita akan membagikan videonya biar kita memahami apa isi dari ulasan tersebut atau ceramah dari Ustadz Dr. Abdullah Jalil. Mari kita tonton bersama-sama. Jadi saya ada tuan punyalah dahsyat sehingga kan kalau kita lihat mereka sanggup membunuh para sahabat yang besar-besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan bibit Khawarij telah pun muncul pada zaman Sayyidina Uthman. Kerana Sayyidina Abu Umar dibunuh oleh orang Majasi, tapi Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali dibunuh oleh orang yang mengaku agama Islam. Orang yang membunuh Sayyidina Uthman ini mengatakan Sayyidina Uthman telah mengubah Al-Quran. Bibit mengkafirkan para sahabat telah muncul. Ketika Sayyidina Ali nak pergi ke Syam, tiba-tiba dengar Khawarij telah mula membunuh beberapa orang sahabat, maka terpaksa tarik balik berperang di Nahrawan. Takut-takut nanti mereka akan membunuh lebih ramai lagi orang di Kufah. Maka itu di antara peperangan pertama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Khawarij. Dan memang disebut oleh para ulama, bukalah kitab-kitab fiqh, ciri Khawarij yang paling utama sekali mengkafirkan umat Islam yang lain ini. Walaupun disebut sebagai ulama ada lebih kurang 30 ciri, tapi ciri yang paling utama adalah mengkafirkan umat Islam yang lain. Pendoktrinan ideologi takfirisme ditanam dalam diri seseorang tanpa dia sedar. Kalau orang menanam ideologi takfiri dalam diri seseorang itu dengan jalan yang terang, senang nak difaham. Tapi tuan-tuan akan tengok cara pendoktrinan ideologi takfirisme golongan Khawarij akhir zaman adalah sangat luar biasa. Sehingga kan kalau saya buat kajian saya kata ini ilham iblis. Wow. Saya buat kajian saya kata ini ilham iblis. Sebagian pengkaji Islam membahagiakan Khawarij kepada Khawarij awal zaman dan Khawarij akhir zaman. Dan tuan-tuan pun tahu, kita pernah melihat jihadiyah ataupun terorisme di seluruh dunia dan mula melanda negara-negara umat Islam. Muncul golongan-golongan seperti Al-Qaeda, kisah yang panjang. Saya di pada awal banyak bertemu dengan golongan-golongan JI, Jemaah Islamiyah, yang menganggap diri mereka sebagai cabang Al-Qaeda di Asia Tenggara. Munculnya JI ini diasaskan di Malaysia walaupun berkembang banyak di Indonesia. Mula-mula Al-Qaeda itu bermuncul berbawa slogan anti-Amerika, dia belum bawa slogan anti umat Islam. Mula-mula keluar betul dengan anti-Amerika. Ini kesejarah dia agak panjang. Begitu juga Syabab di Somalia. Begitu juga dengan Ansaruddin di Algeria. Begitu juga dengan Ansaruddin di Mali. Tuan-tuan negara Mali, negara Afrika umat Islam, tapi pernah minta bantuan daripada Perancis untuk berperang dengan golongan Ansaruddin. Tapi orang buka mata ketika munculnya ISIS. Masa tu barulah ramai yang buka mata. Kerana ISIS ni dia buat marketing dalam media sosial, maka ramai orang kenal. Sebelum ini golongan-golongan ni tak pandai buat marketing dalam media sosial, ataupun media sosial belum betul-betul tersebar luas, maka ramai yang tak kenal. Tapi ulama-ulama yang mengkaji telah pun tahu munculnya golongan-golongan ini, ideologinya ideologi pengkafiran. Bahkan ketika kita muzakarah dengan golongan-golongan ekstremisme ni tuan-tuan, sebabkan mereka memandang kita ni halal darah. Dan mereka ni tuan-tuan
mempunyai ciri-ciri yang sama, iaitu mereka mengambil pendekatan ketenteraan yang mereka panggil sebagai jihad qital, dan mereka menggunakan bendera atau warna hitam. Apakah dasar akidah golongan ini? Kenapa mereka timbul di negara-negara Islam? Apakah kitab-kitab yang mereka sebarkan? Apakah ideologi yang mereka tanam di dalam pengikut-pengikut mereka sehinggakan Jamil Maxis yang gaji 20,000 lebih? Indonesia ini sanggup tinggalkan pekerjaannya untuk join Jemaah Islamiyah. Saya dah tak lawak dah harus bawa video-video yang sambil orang macam-macam. Tak lawak dah nak tengok tuan-tuan yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Ketika nak membuat laporan penilaian tentang golongan ini di mahkamah. Hakikat yang setengah orang tidak faham jenayah yang berasaskan ideologi. Ada yang kata sebenarnya keganasan ini muncul sebab banyak tengok filem hantu ataupun banyak tengok filem keganasan, maka muncul rasa ingin mencuba aksi-aksi ganas. Ini mungkin berlaku dalam skala individu tuan-tuan, yang kecil-kecil mungkin berlaku. Tapi yang lebih menakutkan adalah apabila ekstremisme itu bertopengkan benar sistem ideologi. Jadi ada jenayah yang dibuat akan berdasarkan ideologi, mungkin kerana nafsu, kerana dendam, kerana hasad. Tapi ada jenayah yang dilakukan kerana kepercayaan, sistem kepercayaan, kerana bina sistem, kerana ideologi, bahkan kerana menyangka ini satu bentuk jihad. Orang yang menyerah Sayyidina Osman menganggap dia mempertahankan Al-Quran. Khawarij hantar 3 orang pun benar. Mereka membunuh para sahabat. Baik. Hakikatnya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun menyebut hal ini di dalam hadisnya dalam Sahih Bukhari. Dan kenapa Said Abdullah Syarif dalam kitabnya Khawarij Kurun ke-12 Sidqul Khabar fi Khawarijil Qarni Tsani Ashar menamakan golongan ini sebagai Khawarij akhir zaman, kerana berdasarkan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bila berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman. Kerana kita jumpa golongannya, kami Ghuraba Ustaz, kami golongan Ghuraba. Ada dah nasyid Ghuraba, kami ni kan Ghuraba, kamu saya rich. Rasulullah mereka dia akan datang di akhir zaman, qaumin muhdatsaun asnan, satu kumpulan manusia dan giginya baru nak tumbuh. Kiasan ulama kata, ada yang kata kiasan kepada mudanya umur, kebanyakan orang muda. Ada yang kata kiasan kepada mudanya ilmu, baru belajar agama. Tapi dah ambil sikap ekstrim. Sufahaim ahlam, mempunyai mimpi-mimpi yang bodoh, menganggap mereka benar sedangkan di atas kebatilan, menganggap mereka mujahidin, ulama sedangkan mereka khawarij. Yaquluna min khairi qaumin bariyah, mereka mengucapkan perkataan-perkataan Rasulullah daripada Al-Quran dan Sunnah. Dalam sebagian ini tetapi tak melepasi Al-Quran dan Sunnah itu, tak sampai, tak melepasi pangkal leher mereka. Yamruquna min al-Islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah, terkeluar dari Islam yang lurus seperti panah terkeluar daripada busirnya. Kiasan kepada beberapa perkara. Pertama, halusnya, cepatnya dan susahnya nak bertaubat. La yujawizu imanihim hanajil wahim, iman mereka tak melepasi pangkal leher mereka. Kata Rasulullah, bahkan dan sebagainya, yaqtuluna al-Islam
dari dakwah kepada Islam, membunuh orang-orang Islam tetapi meninggalkan penima berhala. Fa'alama laqitumuhum, di mana kamu menjumpai mereka, kata Rasulullah, faqtinuhum, perangilah mereka. Fa'inna qatlahum ajrun liman qatalahum yawmal qiyamah, sesungguhnya memerangi mereka itu terdapat pahala bagi orang yang memerangi mereka pada hari kiamat. Jadi mana Rasulullah kata, faqtinuhum, maknanya kamu akan berperang dengan mereka, ini dengan Khawarij, kerana mereka akan mengangkat senjata terhadap umat-umat Islam. Maka fenomena yang kita lihat ini, tuan-tuan, bukanlah fenomena yang memang tak diberitahu oleh Rasulullah. Nak betul Rasulullah dan mengetahui sebenarnya fitnah yang akan berlaku, apakah ubatnya, apakah jalan keluarnya. Jadi sepatutnya dengan muncul perkara fitnah sebegini, maka bukan kita tak bersama. Ada saya untuk bersama pergi mengeluh pula orang-orang supaya pergi berjihad di negara Syria atau Iraq. Israel kat sebelah itu tak pasal dia pergi jihad pula. Ada kata orang Syekh dekat Algeria, mahal dekat Tunisia, Syekh Hamadi, umat wali umat dan Islam pergi ke Syria atau jihad. Maka Syekh Ahli Sunnah wal Jamaah kata tidak ada jihad, itu fitnah berlaku dalam nama Islam. Nasib baik moderator perancangan itu bijak betul-betul pada Syekh Wadi itu. Kata Syekh, kau ada orang anak lelaki, aku ada 4 orang, jom kita kena tiket, kita hantar dari Syria berjurat. Anak aku ni ada orang, ada urusan, ada apa semua. Anak urusan pandai usaha pergi jihad, anak sendiri banyak urusan. Menarik sekali kalau kita membahas tentang Khawarij. Kita akan menyebut sejarah kemunculan dan ajaran-ajaran dan sektenya. Tadi sudah banyak dijelaskan dari Ustadz Dr. Abdullah Jalil tentang masalah Khawarij. Kemunculan Khawarij dalam kancah pemikiran dapat dilihat pada awalnya dari aspek politis, yaitu disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan pemahaman mereka terhadap cara penyelesaian perselisihan umat Islam dengan arbitrase atau tahkim, khususnya di antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun kemudian berkembang pemikiran kami secara teologis. Menurut Khawarij, penyelesaian perselisihan umat Islam dengan cara tahkim adalah menyalahi hukum Allah dan berdosa besar sehingga halal darah mereka yang mengadakan tahkim. Ajaran-ajaran Khawarij seperti persoalan jabatan khalifah, muamalah sesama muslim non-Khawarij, dan zuhud serta ibadah mempengaruhi sikap dan tingkat laku mereka. Begitu pula keyakinan seperti pemahaman hakikat iman dan tauhid, janji dan ancaman Allah. Al-Quran adalah makhluk. Takwil dan kias juga menjadi landasan perbuatan mereka secara historis. Khawarij terpecah menjadi berbagai sekte seperti Azariqah, Sufriyah, dan Ibadiyah. Tulisan ini sangat membantu kita mengetahui tentang Khawarij dan pernyataan ulasan dari Ustadz Abdullah Jalil menambah wawasan kita tentang Khawarij. Siapa itu Khawarij? Bagaimana kemunculan Khawarij? Bagaimana ajaran-ajaran Khawarij? Kita menambah wawasan kita tentang masalah Khawarij. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang selalu beriman kepada Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
Semoga kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para tabi'in dan para ulama dan para guru-guru kita, para orang tercinta kita, kedua orang tua kita, semuanya semoga kita masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.